Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 22 Ramadan 1443 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura, surah yang ke-42, juzuk yang ke-25. Ayat yang kita akan baca iaitulah ayat 13, 14 dan 15. Sikit je ayat kita ni. Tajuk yang kita bincang ini iaitulah tentang kesatuan dakwah para nabi alaihimus salatu wassalam. Agama mari daripada Allah Ta'ala satu, iaitulah agama tauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla dan menjauhi syirik. Semua nabi satu je ajaran dia. Berbeza dari sudut perundangan, adalah beberapa tempat yang berbeza. Kemudian timbulnya sebab-sebab berlakunya khilaf ataupun ikhtilaf. Beza antara khilaf ataupun ikhtilaf, perbezaan pandangan, pendapat, cita rasa di kalangan manusia. Kemudian di akhir ayat yang kita baca ni, Allah Ta'ala arahkan supaya Nabi SAW dan para pendakwah selepasnya beristiqamah dalam menyampaikan perintah Allah Azza wa Jalla, beristiqamah dalam melarang perkara-perkara syirik, mungkar, maksiat dan segala perkara yang tidak baik. Jadi para jemaah sekalian, itulah tanggungjawab kita. Itulah tanggungjawab para pendakwah. Sebagaimana Allah pertanggungjawabkan kepada Nabi SAW pada peringkat yang pertamanya, kemudian disambung oleh para sahabat dan diikuti oleh tabi'in, imam-imam besar, sampai ke zaman kita, sampai ke hari kiamat. Kerja ni sambung menyambung, tak boleh berhenti tengah jalan. Apa saja halangan kita lawan. Kalau kita menang, alhamdulillah. Kalau kita kalah pun alhamdulillah, sebab kita dah menjalankan tanggungjawab. Adapun kemenangan, kejayaan, itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Ada kalanya diberi kemenangan, ada kalanya diuji dengan ujian. Jadi kita tetap akan bersama dengan Islam walau apa yang terjadi. Baik para jemaah sekalian, bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1055. 1055. Mari kita mula dengan baca ayat dulu. Baca ayat. Ayat 13, muka surat 1055. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء
ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. Balik semula kita kepada ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kamu di antara perkara-perkara agama yang ia tetapkan hukumnya. Allah Ta'ala dah jelaskan masalah agama yang jelas yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ma wassa bihi Nuha, perkara yang ia telah perintahkan kepada Nabi Nuh. Sebab apa dimula dengan Nuh? Sebab Nuh lah Rasul yang pertama. Setelah dijadikan manusia lepas daripada Nabi Adam, mari Nabi Nuh Rasul yang pertama. Baik para jemaah sekalian, kita tengok munasabatul ayat. Dia panggil munasabah ayat dulu. Setelah Allah SWT sebut tentang wahyu yang diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang awal, ayat 3, maka di sini Allah SWT sebut secara detail, tafsil detail wahyu yang disebut itu. Mana asalnya Tuhan kata kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul Azizul Hakim. Ayat 3. Jadi dalam ayat ini, ayat yang ke-13 ini menjelaskan apa yang ijmalkan secara umum pada ayat yang ketiga. Tengok apa dihurai oleh para ulama di sini. Syara'a lakum minad din. Ai sannallahu lakum wa bayyana. Allah Ta'ala telah mensyariatkan dan menjelaskan kepada kamu wahai manusia yang beriman, ma wassa bihi Nuha, perkara yang telah diperintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Apa siapa lagi? Wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan juga perkara yang telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa Musa, wa Isa. Tengok, nabi-nabi dulu itu contoh, banyak lagi nabi yang lain. Apa dia yang diperintahkan itu? An aqimuddin wala tatafarraqu fi, iaitu tegakkanlah pendirian agama dan janganlah kamu berpecah belah atau berselisihan pada dasarnya. Tengok ayat nota di bawah. Maknanya Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Nuh, Musa, Isa, apa diperintahkan? Yakni agama yang diredai oleh Allah Ta'ala bagi umat manusia seluruhnya ialah agama Islam. Agama Tauhid, mengesahkan Allah.
dan taat segala perintah Allah yang diwahyukannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang terdahulu daripadanya. Jadi semua nabinya satu je di dakwah dia, tauhid belaka. Kemudian tegakkanlah apa dia arahan an aqimuddin, tegakkanlah pendirian agama. Tengok nota di bawah. Yakni menegakkan pendirian agama yang berdasarkan rukun-rukun iman. Kita ada rukun iman berapa? 6. Dan rukun-rukun Islam yang 5, serta dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Jadi 2 yang kita ada. Buat yang Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang. Wala tatafarraqu fih. Ini arahan yang ketiga. Jangan kamu berpecah belah atau berselisihan pada dasarnya. Tengok nota di bawah. Adapun tentang hukum-hukum syarak, maka ada kalanya berlainan kerana tiap-tiap seorang rasul punya syariatnya. Syariat itu mana? Perundangan, hukum hakam yang sesuai dengan zamannya. Dia beza dengan dasar tauhid tak ada berubah. Semua makhluk ni mesti sembah Allah, mesti mengesahkan Allah. Itu mana dasar tauhid. Adapun perundangan boleh diubah sesuai. Allah Ta'ala beri berbeza-beza. Sebab apa? Berbezanya kepahaman dan juga suasana masyarakat masing-masing. Perbezaan yang furu' tapi tidak berbeza dari sudut usul. Tidak berbeza dari sudut usul. Maka kata di ulama tafsir, al-murad maksud iqamatuddin, menegakkan agama itu iaitulah menegakkan tauhid, menegakkan tauhid. Jadi hak tauhid tak ada beza. Semua nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam dia tak berbeza dari sudut tauhid. Sebab itu Allah Ta'ala perintah ayat ini ditafsir juga dengan surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Naklah kamu berpegang dengan tali Allah. Tali Allah dengan din Allah. Mana agama Allah Ta'ala, jangan berpecah belah. Jadi itu arahan daripada Allah Azza wa Jalla, satu je. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, Nabi kita bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-anbiya'u ikhwatun min 'allatin. Nabi-nabi, rasul-rasul itu ibarat seperti adik-beradik sebelah ibu, sebelah bapa. Dia panggil adik-beradik sebelah ayah, adik-beradik tiri. Nah, ayah sama, wa ummahatuhum syatta, ibunya berbeza. Hak ni ibu dia Melayu, hak ni ibu dia Arab, hak ni ibu dia orang putih. Baik, tapi ayah dia seorang. Ai dua dinuhum wahid, mana agama dia satu. Boleh, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maksud dianya, ajaran tonggak agama itu satu, iaitulah agama tauhid. Adapun syariat perundangan itu berbeza-beza. Berbeza-beza. Ada yang bagi kaum ni haram, kaum lain tidak haram. Jadi kita tak nak ambil semua orang dulu. Mana mungkin zaman dia tak haram, zaman kita haram. Saya kata, oh ni Nabi buat, Nabi dulu buat. Kita kata tu sama dia, yang kita nak ikut dia tu kena duduk sama dia, kena hidup sama dia lah kita. Tak boleh hidup sama kita, kena hidup sama siapa? Zaman Nabi tu baru boleh, baru valid dia punya tu. Jelaslah kita bahawa para Nabi alaihi wassalatu wassalam dakwah dia satu, cabang-cabang hukum sedikit perbezaan. Jadi kita tak nak ambil orang tu, jangan ambil semua. Tengok ayat masih lagi ayat 13. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih. Berat bagi orang-orang musyrik untuk menerima agama tauhid yang engkau seru mereka kepadanya. Azuma wa syaqqa 'alal musyrikin. Puak kapi payah nak terima,
Dia duk sembah berhala, duk sembah toko kayu, toko batu, percaya kepada dewa tu dewa ni, tiba-tiba nak sembah Allah, nak tinggal kebiasaan, memang payuh. Manusia ni nak ubah kebiasaan hidup dia sukar. Sebab itulah Allah kata kabura, bermakna azuma wa syaqqa, susah sangat-sangat puak-puak musyriki ni nak menerima apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak senanglah, bukan mudah nak terima ni. Ni antara contohnya. Contoh dia bantah Nabi, dia kata apa? Tengok suratus Sad ayat 5. Aja'alal alihata ilahan wahida? Inna hadza la syai'un ujab. Hei Muhammad, Tuhan hak banyak-banyak ni jadi satu. Pelik, dakwahmu ni pelik. Kita kena tahu suasana iklim pada masa tu. Semua puak-puak kafir itu berhala 4-5 tokoh seorang. Tiba-tiba Muhammad kata satu. Inna zala syai'un ujab. Muhammad ni bawa barat-barat pelik sini. Apa ni? Tuhan banyak jadi satu. Jadi pelik. Banyak lagi ayat lain, tak cukuplah kita buat contoh-contoh. Contoh-contoh yang sudah ada, yang Allah Ta'ala peringatkan kepada kita. Sebab itulah ulama tafsir kata kabura, susahnya puak kafir ni nak menerima dakwah ni melalui 3 dimensi. Boleh? 3 sudut dia tak boleh terima. Sudut yang pertama, min jihatud da'i, pendakwah itu sendiri. Dia kata apa? Qalu ab'asallahu basharar rasula. Tuhan hantar manusia jadi rasul? Pelik, patut hantar malaikat. Tengok, itu surah Al-Isra ayat 94. Dan Nabi pula sallallahu alaihi wasallam pula bukanlah orang besar Quraisy, walaupun keturunan dia besar. Datuk dia Abdul Muttalib penguasa, Abu Talib menteri kabinet Quraisy. Tapi dianya tak ada, anak yatim. Dia kata ni pelik ni. Mana kita ni kadang-kadang orang reject dakwah kita dengan sebab body. Siapa dia tu? Budak kampung. Orang tolak. Berlaku juga sedemikian. Sebab tu sekarang ni ramai orang guna title. Anak siapa ni? Anak tuan syekh, anak pak kiai, anak tuan guru. Dia sendiri. Jadi dia naik dia punya darjat. Ataupun kalau dia anak tidak keturunan kiai, dia mengkiaikan orang itu. Orang ni bertaraf waliullah, bertaraf al-arif billah. Dia pakat letak title supaya orang naik up dia punya. Jadi puak kafir ni tolak yang pertama, dia tolak dari sudut da'i, pendakwah itu sendiri. Yang kedua, dia tolak ujati ma bihi dakwah, alat dakwah yang dibawa tu. Alat bawa. Apa dia tolak di sini? Dia kata Quran. Nabi Allah bagi Quran. Dia kata apa ke Quran? Masih lagi dalam surah Al-Isra ayat 93. Walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u. Kami tak percayalah jampi serapah muni Muhammad. Buat mari Quran setokor. Satu. Dia macam Taurat dulu. Taurat dia turun sekaligus. Hak Nabi ni tak. Quran dia turun 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Jadi dia kata kami tak percayalah dengan Quran yang membawa ni. Apa ni? Dia kata ruqi. Mana ruqi ni? Jampi serapah mu ni Muhammad tak ada. Buat mari Quran. Satu sebuah kitab tu kami nak baca. Mana dia tolak dari sudut alat. Yang ketiga, penolakan Quraisy min jihati ma tadammanathu da'wah. Isi kandungan dakwah. Ayat yang kita baca tadi, aja'alal alihata ilahan wahida. Tuhan banyak jadi satu. Apa ni Muhammad ni? Maka surah Sad, kata-kata ini dinukil daripada kitab tafsir Ibnu Ashur rahimahullahu taala. Jadi 3 sebab kafir tolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pergi kepada ayat seterusnya. Allahu yajtabi ilaihi man yasha.
Allah memilih serta melorongkan sesiapa yang dikehendakinya untuk menerima agama tauhid itu. Allahu Akbar. Allah Ta'ala pilih siapa yang dia nak beri hidayah, siapa dia nak menerima dakwah ini. Kita kata alhamdulillah, kata tuan-tuan dan puan-puan, kita termasuk di kalangan orang yang telah menerima ajakan Allah Azza wa Jalla ini, iaitu telah menerima Islam. Alhamdulillah. Wa yahdi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib, dan memberi hidayah petunjuk kepada agamanya itu sesiapa yang rujuk kembali kepadanya dengan taat dan patuh. Apa dia maksud dia ni? Tengok nota di bawah. Orang yang dipilih serta diberi hidayah petunjuk oleh Allah untuk menerima agamanya itu ialah orang yang sedia diketahui taat dan patuh. Mana orang yang baik-baik, orang inilah orang yang menerima dakwah, menerima, dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, apabila kita dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-Nya yang baik, maka bersyukurlah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Berapa ramai orang yang tidak Islam, satu kumpulan yang sudah masuk Islam. Ada yang solid ikut Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang ikut campur-campur. Ikut Quran separuh, ambil sunnah separuh, pergi cari hak dia rekaan orang tu orang ni separuh lagi, ataupun dia sendiri yang mereka ajaran. Kita kata itu tidak solid. Jadi kita yang kita nak sekarang ni, alhamdulillah tuan-tuan, marilah kita ambil apa yang diajar oleh Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala bagi hidayah menerima ajakan dakwah ini, dan juga ulama tafsir yahdi, Allah Taala bagi hidayah juga kepada orang yang berdosa supaya bertobat daripada dosa-dosa yang lepas. Jangan kata saya ni tak layak ni sebab saya berdosa. Tak apalah, nak kata macam mana, benda lepas. Tapi natadar, mana benda hak lepas tu lara lalai dulu, sekarang ni kita ambil balik, betul balik channel, menjadi orang yang taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Perkara yang lama-lama zaman muda-muda dulu zaman lara dulu, delete, jangan diungkit-ungkit lagi. Tapi tuan-tuan kena ingat, zaman Facebook ni dia mengungkit setiap tahun apa yang kita buat tahun lepas. Dia panggil apa ni, memori ke apa benda. Macam hari ni 24 hari bulan 4 2022, dia akan ulang balik hak kita buat 20 hari bulan 4 dulu, lama-lama dulu, 24 hari bulan 4. Jadi ingat, itu semua ni tanda-tanda Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, kalau atas dunia pun Facebook tu memperingatkan kamu apa yang kamu buat, bagaimana kita di akhirat yang malaikat sudah tentu akan menayang balik apa yang kita laku di atas dunia dulu. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kita minta selamatlah dengan Allah Azza wa Jalla daripada perkara yang tidak baik. Ingatlah semua tu. Jadi kita kena ingat. Baiklah para jemaah sekalian, bila Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita meninggalkan mungkar maksiat, delete semua yang lepas. Sayanglah Ustaz, gambar untuk aurat sengih-sengih, laki-laki perempuan bercampur gaul, nak tayang juga, jangan. Tak payahlah tayang-tayang benda-benda lama, kan nak tayang juga tutup aurat, pakai telekung dia, jangan duk sebar begitu saja. Ni ada setengah ni sebar gambar mak dia zaman muda lah, macam-macam. Kita kata hati-hati tuan-tuan, jangan kita menyebarkan maksiat yang kita buat. Na'udzubillah. Baik, kita berpindah kepada ayat 14. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Dan tiap-tiap Rasul tidak berpecah belah dan berselisihan dalam menjalankan agama Allah, melainkan dan umat tiap-tiap Rasul. Rasul tak pecah, umat dia tu. Dan umat tiap-tiap Rasul tidak berpecah belah
dan berselisihan dalam menjalankan agama Allah, melainkan setelah sampai kepada mereka ajaran-ajaran yang memberi mereka mengetahui apa yang disuruh dan apa yang dilarang. Jadi bila mari perintah Allah, kita nampaklah ada perpecahan. Sebab apa berpecah? Baghyam bainahum. Berlakunya perselisihan yang demikian semata-mata kerana hasad dengki sama sendiri. Baghyan, hasad dengki sama sendiri. Ayat ini kita pergi kepada munasabatul ayat. Setelah Allah Ta'ala perintahkan umat Islam ni bersatu di atas agama yang satu, dia mengikut Quran dengan sunnah, wa nahahu anit tafarruq. Allah Ta'ala larang daripada kita berpecah belah. Maka Allah peringatkan supaya kita jangan terpedaya dengan apa yang ada di tangan kita, kitab-kitab tu. Sebagaimana ahlul kitab zaman dulu berpecah setelah ada kitab di tangan mereka. Jadi dia macam-macam dia buat. Semata-mata kerana apa? Kerana hasad, baghyan, kerana hasad, dengki, dendam kepada orang lain, maka timbullah dia punya ikhtilaf. Tuan-tuan ingat ke tidak? Waktu Nabi sampai di Madinah, siapa menunggu Nabi di Madinah? Yahudi. Dia baca dalam kitab Taurah, dalam kitab dia bahawa Nabi akhir zaman akan lahir di bumi yang banyak pokok kurma, tanah hitam. Dia tunggu situ. Tapi bila Nabi mari bukan Yahudi, dari kalangan bangsa Quraisy Arab, dia tolak dakwah Nabi hasadam min indi anfusihim, semata-mata kerana hasad. Ni kita takut hari ni para jemaah sekalian. Takut penyakit sama yang melanda ahlul kitab, melanda kita juga orang yang baca kitab. Kita bukan ahlul kitab, tapi kita pembaca kitab Al-Quran. Bala sama kita. Maka setelah Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita dalam ayat-ayat yang lepas, dakwah Nabi satu, mereka diperintahkan supaya berpegang dengan agama ini, timbul dalam kepala kita, falimadza najiduhum mutafarriqin. Kenapa kita dapati puak-puak ahli agama ini juga berpecah belah? Fa'ajaballahu ta'ala anhum biqaulihi. Allah Ta'ala beri jawapan sebab-sebab, punca-punca berlakunya perbalahan. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ini punca besar. Maknanya tidaklah berpecah belah. Pengikut-pengikut agama ni jadi puak-puak, jadi kumpulan-kumpulan, jadi perbalahan sama dia tu puncanya mana? Puncanya baghyan, sebab mereka bara atau mana? Jahat, khianat, hasad, talabuhum liriasah, gila nak jadi ketua, washtighaluhum bidunya, dan mereka sibuk nak mencari kedudukan dunia. Bukan mereka berpecah kerana Al-Quran tak jelas, kerana hadis tidak nyata, tetapi yang berpecah sebab hawa nafsu yang menguasai diri. Kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tanya siapa saja atas dunia ni umat Islam, dia kata kita punya dasar agama kita Alkitab dan sunnah Nabi SAW. Tapi dalam hari sudut amali, kenapa tak ikut sunnah? Kenapa bagi cari amalan yang pelik-pelik buat mari pada masyarakat? Orang yang ada kuasa, yang cuba nak menggunakan kedudukan untuk menghalalkan ajaran-ajaran yang pelik. Gunalah akta apapun, kita kata buatlah majlis CJ halal tu, buat. Tapi kalau dia bercanggah dengan Quran, dengan sunnah yang jelas, kita mengatakan CJ itu tidak laku di sisi Allah. Atas dunia ni halal lah. Pejabat agama tak tangkap dia, kan? Dia boleh bebas keluar TV, keluar radio. Tapi kita kena ingat, itu bukan lesen untuk menghalalkan perkara yang menyalahi syariat Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang bertanggungjawablah di depan Allah.
Kalau dia dapat kemenangan di atas dunia sementara. Tapi kita tahu sekarang ni punca berlaku bukan sebab hujah tak mantap, tapi punca berlaku kerana angkara kalbu kotor. Itu punca sebab. Sebab itulah kita tengok hari ni ni dalam ayat lain Tuhan kata dalam surah Al-Baqarah sama dengan ayat ni. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum. Jadi mereka berbeza kerana kejahatan dalam diri dia. Surah Al-Baqarah 213. Surah Al-Bayyinah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Nama surah Al-Bayyinah. Tak pecah ahli kitab ni tulis setelah datang bayyinah. Datang keterangan masing-masing memutar balik, maka jadilah apa yang terjadi sekarang ini. Sebab itulah kata di para ulama tafsir, berlakunya perbalahan itu illa an ilmin. Ada ilmu tapi dia apa ni? Dia jadi juga dengan sebab apa? Sebab hasadan min indi anfusihim, karena hasad, karena dendam, karena kepentingan tertentu. Jadi kalau aku ikut Muhammad, aku tak boleh jadi ketua. Kalau ikut ini kita boleh jadi bos. Macam-macam sebab. Allahu akbar. Dalam hadis yang masyhur, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafarraqatil yahud ala 71 atau 72 firqah. Yahudi berpecah 71 atau 72 puak. Wan nasara misla zalik. Nasara sama juga 7172. Wa taftariqu ummati ala 73 firqah. Umat ini berpecah 73 puak. Masing-masing mendakwa dia yang betul, dialah ahlus sunnah, dialah penjuang kebenaran, sehingga kata di penyair, kullun yadda'i waslan bilaila ayu lailin minal layali. Semua dakwa dia ni bercinta dengan Laila, malam mana yang betul itu. Jadi semua kita mendakwa dialah ahlus sunnah, dialah pejuang yang sunnah. Jadi kita kata nak tahu, buka Quran, buka hadis, tengok tafsir ulama salafus salih, apakah tafsiran mereka kepada ahlus sunnah. Kalau dia main definisi yang kita buat, enactment yang kita gubalkan, boleh je buat gapo-gapo atas dunia ni. Tapi yang betulnya apa yang ditafsir oleh ulama salafus salih, itulah yang kita nak pakai. Kalau tidak, letih kita. Hadis ini rawahu Abu Dawud At-Tirmizi wa lafzulahu wa sahha isnadahu Ahmad Syakir wa ghairuhu. Jadi alhamdulillah. Baiklah. Tengok ayat. Panjang lagi ayat kita ni. Untuk maklumat para pelajar sekalian, ada sebuah buku yang saya usahakan. Tajuk dia Rahmat dalam Perbezaan. Kitab ni kecil lah. Rahmat dalam perbezaan ini kita telah kemukakan sebab-sebab berlakunya khilaf ulama. Pasal apa ulama khilaf? Jadi ada ulama khilaf dengan sebab ikhtilaf kerana ilmu. Salah masalah. Ikhtilaf dengan sebab berbeza kepahaman, memahami nas Quran dengan hadis pun berlaku. Yang kita bimbangnya ikhtilaf bukan ilmiah. Ikhtilaf kerah kepala. Ikhtilaf orang panggil nak menang walaupun salah. Ini kita takut sekarang ni. Jadi kita tengok dalam buku ni, nama dia Rahmat dalam Perbezaan. Mudah-mudahan ada sedikit garis panduan kalau kita boleh baca dan kita boleh tengok, alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian. Kita pergi kepada walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamman laqudiya bainahum. Allah kata apa? Dan kalaulah tidak kerana telah terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu untuk menangguhkan hukuman hingga ke suatu masa yang tertentu, tentulah dijatuhkan hukuman azab dengan serta-merta kepada mereka. Jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, di antara keindahan dia, Allah Taala tangguhkan hukuman. Jahat setara mana pun boleh makan sedap, boleh mentak darah kata orang. Tapi bila sampai masa akan berlaku. Jadi kita itu di antara sebab Allah Ta'ala dah tetapkan kalimah bahawa Tuhan tangguh dulu
hukuman ke atas mereka sehingga sampai masa dia. Tak sampai masa, jahat setara mana pun boleh. Wa innal ladzina urisul kitaba min ba'dihim lafi syakkim minhu murib. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan Allah mewarisi kitab agama kemudian daripada mereka berada dalam keadaan syak yang menggelisahkan terhadap kitab itu. Apa dia ni? Yahudi dengan Nasara boleh kitab. Apa dia kitab dia? At-Taurah dan Injil. Taurat dengan Injil. Jadi orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dengan Injil, Nasara Yahudi yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kitab yang dia terima tu sudah berlaku pertukaran. Orang syak, orang ragu, betul ke tidak kitab ni? Nampak pelik je ni. Nampak pelik. Jadi yang betul-betul kitab yang tak boleh nak ubah, iaitulah Al-Quranul Karim. Sebagaimana jaminan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Adapun kitab lain tidak dijamin untuk dijaga ketulinannya. Sebab itulah berlaku khilaf yang begitu dahsyat dalam kitab-kitab yang lain. Baik, para jemaah sekalian, kita pergi pada ayat terakhir dalam siri ini. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. Oleh kerana yang demikian itu, maka serulah mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beragama dengan betul. Lamma sabata bima taqaddama. Maksudnya jelaslah kepada kita bahawa puak-puak ahlul kitab telah menyeleweng daripada kitab-kitab mereka, bahkan mereka telah mengubahnya dengan tangannya sendiri. Kemudian dia kata ini kitab Allah, apa jadi? Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falidzalika fad'u, tugas kamunya seru mereka supaya kembali ke paksi agama yang asal, yang benar. Satu, wastaqim kama umirta, serta tetap teguhlah engkau menjalankannya sebagaimana diperintahkan kepadamu. Kita para pendakwah, kita ajak orang kepada Quran dengan sunnah, kita juga kena istiqamah dengan ajaran yang kita bawa. Tidak ni ajak orang Quran sunnah, kita tak ikut sunnah. Dakwah ahli sunnah tapi amalan tidak ikut sunnah. Pelik ajaib. Pelik ajaib dia panggil. Maka ketika itu kita tak boleh lagi menambah-nambah, menokok tambah perjalanan agama. Jangan ditambah, jangan dikurang, jangan ifrat, jangan tafriq, sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan dalam surah Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw. Istaqim, istiqamahlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutmu, la tatghaw, jangan melampau. Jadi banyak lagi ayat-ayat yang menyebut tentang jangan melampau. Dulu kita dah baca hadis Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya dalam Islam ini, saya tak ditanya orang lain. Nabi jawab sepatah ya, qul amantu billah fastaqim. Mengakui beriman kepada Allah, kamu tetapkan pendirian. Itu hadis ini rawahu Muslim. Maka Allah Ta'ala perintah kepada Nabi sallallahu wala tattabi' ahwa'ahum, hei Muhammad, dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka. Kita hari ni nak buat akta, nak gubah itu sebab nak ikut hawa nafsu. Orang nak zikir melompat, kita nak melompat juga. Kenapa kita tak ajar kepada masyarakat, tidak ditularkan kepada masyarakat, tidak diwar-warkan kepada masyarakat apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak standard kalau Nabi ajar. Dakwah ahli sunnah tapi amalan tidak ikut sunnah. Kita kata apa? Allahu Akbar. Macam ni waktu pergi haji, dia tulis package VIP. Package VIP. Mana hotel besar, makan besar, bah comel, tapi perjalanan haji tidak VIP. Pasal apa? Dia tak ikut hak Nabi buat. Itu kita kata package VIP tapi haji tak VIP. Mengaku ahli sunnah tapi amalan tak ikut sunnah.
Mana ada sunnah zikir melompat? Tidak ada sunnah. Diubah lafaz-lafaz zikir yang diajar oleh Nabi, tak puas hati, pergi cari zikir lain, lepas tu ditakwil, diputar sana sini untuk nak membenarkan apa yang dia nak. Nak kata apa? Fikir-fikir sendirilah tuan-tuan dan puan-puan. Tak usah cari yang pelik, kita cari yang sahih. Jangan cari yang pelik dalam ibadat, tapi kita cari yang sahih. Alhamdulillah. Baik. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin. Sebaliknya katakanlah, aku beriman kepada segala kitab yang diturunkan oleh Allah. Wa umirtu li'adila bainakum, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allahu rabbuna wa rabbukum, Allah jualah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Lana a'maluna wa lakum a'malukum, bagi kami segala amal kami dan bagi kamu pula amal kamu. Bila ni? Setelah kita ajak, kita berdakwah, kita kempen, tak dengar juga? Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Mana kita kata ikutmu lah, ni hak aku, ni hak tu hak awak. Apa nak jadi. La hujjata bainana wa bainakum, tidaklah patut ada sebarang pertengkaran antara kami dengan kamu, kerana kebenaran telah jelas nyata. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir, Allah akan menghimpunkan kita bersama pada hari kiamat, dan kepadanya lah jua tempat kembali semuanya untuk dihakimi dan diberi balasan. Tak usah kata apa. Jadi ayat ini mengajar kepada kita tanggungjawab besar kita kena buat. Allah Ta'ala perintahkan Nabi supaya bersikap adil kepada semua kumpulan, dan juga kita kena bertegas. Apabila mereka tak mau ikut, kita kata ikutmu lah, mu punya amalan, aku punya amalan. Maksudnya kita tak nak paksa orang. Kalau kita paksa pun orang tak terima juga, kan? Jadi kita balas tak ada kerja, sebab hujah sudah jelas, semua hujah sudah mantap. Kamu semua ni, kita semua ni akan dikumpul di hadapan Allah, dan kita akan kembali kepada Allah dengan perbicaraan yang adil, yang telus. Sebab itulah bila orang buat tuduhan kepada orang, bila kita nyatakan dia tak mau ikut, kita kata tak apalah, bainana wa baikum yaumal jam'i, kita akan bertemu balik pada hari kita berkumpul di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita tengok siapa betul, siapa salah. Atas dunia ni masing-masing mengerah hujah, masing-masing ada memorandum, masing-masing ada report polis, masing-masing ada. Kita kata apalah, buatlah apa yang ada, tapi bainana wa bainakum, di antara kita ada mahkamah di hadapan Allah Azza wa Jalla di akhirat. Apa nak buat? Tamatlah huraian ayat secara ringkas. Dia kata ringkas ke 40 minit? Itu ringkas tu. Kalau nak panjang lagi boleh je. Kita berpindah kepada al-fawaid at-tarmawiyah wal fawaid al-ilmiyah, insya-Allah. Mari kita belajar ambil fawaid. Faedah yang pertama, Allah Ta'ala sebut sini, tengok ayat kita. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaik. Allah kata apa? Tuhan telah menerangkan kepada kamu perkara-perkara agama yang ditetapkan. Maka di sini kata di para ulama, annal asla fil ibadati al man'u illa bidalil. Ayat ini menjadi dalil bahawa dalam perkara ibadat tak boleh kita buat kecuali ada dalil. Nabi buat, Nabi suruh, Nabi perintah, Nabi ikrar, sahabat-sahabat buat depan dia, maka jadi ibadat. Kita kena beza. Dalam bab muamalat kita boleh buat, dia gini. Dalam bab ibadat tak boleh buat sehingga ada dalil yang membenarkan. Dalam bab muamalat boleh kita buat sehingga ada dalil yang mengharamkan. Dia terbalik dua tu. Jangan sama ibadat dengan muamalat. Kerja buat kita nak makan apa, makan Nabi larang makan benda-benda yang memabukkan, baru tak boleh. Selagi tak mabuk, makan. Itu dia panggil kaedah. Faham kaedah? Dalam bab ibadat tak boleh buat kecuali ada dalil. Dalam bab muamalat boleh dibuat semua kecuali dalil yang mengharamkan, ada larangan, baru berhenti. Itu ayat yang sama lagi. Ulama kata ayat ini juga menjadi dalil bahawa syarak perundangan orang dulu boleh kita pakai selama tidak bercanggah dengan syariat kita.
Kalau syariat kita tak boleh, tak boleh lah. Macam Nabi dulu, dia mandi tak pakai kain. Nabi Musa nyawak lagi kain dia ke batu. Jadi ada zaman kita ini boleh pergi mandi patah tak pakai lah. Itu syariat. Jadi syariat dulu boleh jadi syariat kita selama tidak bercanggah dengan syariat kita. Boleh kita guna pakai. Baiklah. Dalam ayat ini juga tulis Allah Ta'ala nyatakan bahawa agama para nabi satu. Apa dia? Agama para nabi satu, semuanya tauhid, berbezanya dari sudut cabang-cabang. Tamatlah kita. Kita berpindah kepada faedah yang kedua. Faedah yang kedua, qauluhu ta'ala an aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Masih lagi ayat 13. Hendaklah kamu tegakkan agama, jangan berpecah. Jadi kata ulama, annat tafarruq fi dinillah, apabila kita berpecah dalam agama Allah Ta'ala ini, kita telah melanggar perintah Allah Azza wa Jalla, wasiat Allah Ta'ala kepada para nabi supaya jangan berpecah. Kenapa kita pergi berpecah? Kenapa kita berpecah? Jadi jangan kita pecah sama-sama kita. Oh, dia kata kenapa dalam Islam tu ada mazhab. Sebenarnya mazhab itu tidak berpecah, nak memperluaskan perbincangan. Bila dia jadi berpecah apabila masuk ta'assub. Zaman dulu berat tahu ta'assub ni. Orang pengikut mazhab Hanafi tak boleh kahwin dengan orang mazhab Syafi'i. Tak boleh kahwin. Siapa peringkat gitu? Seolah-olah agama lain lah. Dekat Masjid Haram Mekah ni, keliling Kaabah ni 4 orang imam. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Saya Syafi'i belakang ni. Ini kita kata kenapa? Allah wahid. Nabi sama. Quran sama. Tapi kenapa siapa berpecah gitu? Bila mari pemerintah yang terakhir ni, barulah dia kata kita ni agama satu je imam. Apa pada siapa 4 imam jadi? Pecah. Dalam Masjid Nabi ada 2 mihrab. Ana tulis dalam sejarah buku Madinah tengok. Mihrab satu di dalam balai Masjid Nabi, dalam Raudah, satu lagi di luar. Itu pun masa zaman khilaf mazhab Syafi'i dengan Hanafi. Siapa begitu? Kita ini jangan siapa peringkat itulah. Oh, kita Syafi'i, tepat kita ni Syafi'i. Kalau nak jadi tasawuf Ghazali, jadi seolah-olah macam orang mengaji akhlak-akhlaknya lain itu tidak tasawuf. Jangan persempitkan definisi ilmu-ilmu yang telah diperluaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tasawuf kat Ghazali dengan Junaid, kenapa nak persempitkan? Tasawuf itu semua diajar oleh Nabi SAW. Kita kata itulah yang diterima. Ghazali tapi mari hak pelik-pelik batiniah pula. Capur gau habis. Baik, kita pergi kepada faedah yang ketiga, wa yahdi ilaihi man yunib. Allah kata aku bagi hidayah siapa yang kembali kepada Allah. Di sini kata ulama as-sabab. Sebab-sebab orang nak dapat hidayah, kita kena kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita berdosa, kita taubat. Kalau kita banyak kesalahan, kita istighfar. Kita tak erti, kita belajar. Kita jauh dengan Quran, kita belajar ilmu Quran, kita tadabbur Quran, insya-Allah hidayah datang. Kena cari sebab. Dia tak boleh mari kompayakun. Orang nak masuk Islam pun ada sebab. Sebab pendakwah pergi. Ada setengah tu sebab nak kahwin. Tapi bila lama-lama dia jadi Islam molek, ada juga. Perkara yang keempat, faedah yang keempat, falizalika fad'u wastaqim kama umir. Berdakwah, ajak orang pada tauhid dan istiqamah dengan perintah tauhid itu. Jadi kata di ulama tadabbur kata amrun bil istiqamah ay ad-dawam. Kita mesti tetap pendirian, istiqamah di atas dakwah yang kita bawa. Jangan duk main keluk-kelik kata orang. Jadi kita nak ajak orang buat baik, kita kena jadi baik. Cuma ahli fikir kata jangan tunggu jadi baik baru ajak orang baik. Itu satu kata-kata. Jangan tunggu jadi baik baru boleh ajak orang buat baik. Jangan tunggu jadi kaya baru nak sedekah. Kenapa tak sedekah tu? Belum kaya lagi. Apa istilah sekarang ni? B40 pula dah, macam-macam benda. Jadi kita kata
Kita setakat mana kita ada, kita sedekah. Orang lain sedekah RM10, kita ada RM1, bagi. Kita nak ajak orang, nak mengajar tak erti, tapi kita pandai ajak orang pergi masjid. Nah, mai. Nak maghrib, mai kita pergi masjid. Kita dakwah orang dengan cara pelan-pelan. Yang penting kita buat kerja. Istiqamah dengan dakwah kita. Yang kelima, Allah Ta'ala ajar kepada kita sifat insaf. Insaf. Tengok, Allah kata apa ini? Wa umirtu li'adila. Aku diperintahkan supaya berlaku adil. Adil sini mana insaf. Insaf ni mana kita letak satu tempat di tempat yang sesuai. Itu mana insaf. Bukan mana aku dah insaf. Itu insaf orang menyesal. Tak, insaf dengan makna berlaku adil, bersikap wasati, tidak melampau dalam tindakan kita. Kalau kita tak setuju dengan orang, kita kata aku tak setuju dengan dia, satu perkara. 99 lagi bersama. Ni dak 99 bersama, satu tak setuju, hak satu tu jadi besar. Kita kata itu tidak insaf. Jadi nak insaf, biarlah makna orang yang adil dalam menilai orang dan juga dalam mengkritik orang. Kita pun ada salah, orang lain ada salah juga. Jangan kata kita je tak salah, kan? Jadi kita belajar dalam kitab kita ni rahmat dalam perbezaan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat satu garis panduan ataupun memahami situasi kenapa kita tulis kitab ni pun. Sebab apa? Sebab tengok kepada suasana yang begitu gawat di kalangan masyarakat, asyik duk kelahi ya balah. Bulan Ramadan ni pun berasak juga ni, duk kelahi sana sini. Kita kata janganlah, kita harmonikan masyarakat sedaya upaya yang kita ada, insya-Allah. Itulah 5 faedah yang dapat kita kutip daripada ayat yang kita baca, ayat 13, 14 dan 15 surah Asy-Syura. InsyaAllah kita sambung lagi ayat 16 dalam sidi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.